الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'. Yang dimuliakan Tuan Imam Nazir dan Jawatankuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan rasa syukur hanya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai nikmat yang tidak dapat dihitung, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan juga Islam, dan nikmat kesihatan. Ada sahabat-sahabat yang sakit yang tidak dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita alhamdulillah diberikan kesihatan yang baik, diberikan kelapangan waktu untuk sama-sama hadir menunaikan solat subuh secara berjemaah. Kita berdoa dan insya-Allah kita akan mengikuti sedikit pengesian pada pagi ini. Dan pada pagi ini saya nak membawa satu hadis yang insya-Allah kita akan kaitkan dengan beberapa adab dan juga akhlak, termasuk juga dalam pemakanan. Dan insya-Allah saya akan bawakan beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dalam bab ta'am, bab pemakanan. Hadis yang dipilih pada pagi ini hadis yang agak panjang, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada ramai dalam kalangan sahabat, antaranya Ibn Abbas, Ibn Umar, Khalid bin Walid. Dan dalam hadis ini dia cerita secara langsung daripada Khalid bin Walid. Dalam ilmu hadis, hadis ini dipanggil hadis takrir, hadis pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan teks yang saya bacakan ini, teksnya agak panjang, tetapi terjemahannya diambil daripada teks Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Khalid bin Walid. Ceritanya, pada satu hari, Khalid bin Walid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Maimunah. Dalam sejarahnya kita tahu bahawa Khalid bin Walid ini dia seorang panglima Islam yang hebat. Dan dalam perang awal Islam, antaranya perang Uhud, beliau adalah antara penentang Nabi SAW dengan teknik peperangan yang hebat, yang menyebu ke Bukit Uhud. Ketika itu Allah nak mentakdirkan, nak memberikan peringatan dan ibrah kepada umat Islam bagaimana perlunya mentaati kepimpinan. Lalu umat Islam ketika itu walaupun nak menguasai, memenangi dalam Uhud, tapi oleh kerana banyak ghanimah yang berada di bawah Uhud itu, lalu antaranya mereka meninggalkan Bukit Uhud. Lalu diambil kesempatan oleh Khalid bin Walid menyebabkan umat Islam tewas dalam perang Uhud.
Khalid bin Walid ni tuan-tuan, seorang panglima yang hebat, dan ketika mana dia dilantik sebagai kepala kepada tentera Islam, dia berjaya memasuki banyak perang. Sehinggalah dia ini sampai kepada zaman Abu Bakar, zaman Umar. Dan setiap peperangan dia ini yang disertai, diketuai oleh beliau, dia menang. Tentera Islam menang. Sehingga berjaya mengalahkan Sasan Parsi dan juga Rom Bizantin. Maksudnya Rom dan Parsi berjaya dikuasai oleh Khalid bin Walid. Tapi kalau kita lihat sejarah, pada zaman Umar telah menggantikan Khalid bin Walid ni dengan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Maksudnya dia diganti. Sebab Umar tak nak kemenangan umat Islam ni nanti orang sebut kerana Khalid bin Walid. Bukan kerana aizatul Islam. Bukan kerana kekuatan Islam. Tapi yang agak istimewa kepada Khalid bin Walid ni, walaupun dia ini dilucutkan, kita panggil dilucutkanlah jawatannya sebagai tentera Islam, tapi dia taat dan patuh. As-sama' wa ta'ah. Dia taat. Walaupun digugurkan daripada jawatannya. Malahan dia juga menyertai perang selepas itu. Berbeza dengan kita hari ini, kalaulah tidak dilantik dalam apa-apa jawatan sekalipun, kita akan mengamuk, kita akan marah, akan menimbulkan hasad dengki, menimbulkan perseteruan dengan orang yang diganti. Ini tidak ada pada Khalid bin Walid. Sebab itu Khalid bin Walid sebut, aku berjuang bukan kerana benda lain. Bukan kerana nama aku bin Khalid bin Walid. Aku berjuang bukan kerana Umar, tapi aku berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam sejarahnya, benar-benar Khalid bin Walid ni yang nak sangat mati dalam perang, melalui medan perang, tetapi dia meninggal. Dengan sedihnya dia menyebutkan, aku nak meninggal dunia atas ataupun di medan perang, tapi aku meninggal dunia di atas katil. Walaupun begitu, sahabat yang melihat luka-luka yang ada pada badan Khalid bin Walid menyebutkan, walaupun kamu mati di atas katil sekalipun, kamu sebenarnya memang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Khalid bin Walid ni tuan-tuan, pada satu hari dia datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Maimunah. Maimunah ni adalah ibu saudara kepada Khalid bin Walid, juga ibu saudara kepada Ibn Abbas, perawi hadis ini juga, yang kemudiannya menjadi isteri kepada Rasulullah SAW. Maimunah bin Haris. Dia ini adalah isteri Rasulullah SAW yang terakhir yang dikahwini. Dan dia ini seorang janda. 2 kali dia bercerai, isteri suaminya meninggal dunia. Lalu Nabi SAW mengahwini Maimunah. Lalu bila berada di rumah Maimunah, mereka dihidangkan dengan daging dop. Daging dop bakar. Tuan-tuan biasalah dengar dop kan. Dop ni satu haiwan di padang pasir yang tahan. Kalau tuan-tuan sembelih dia bukan macam ayam lembu, boleh mati macam tu saja. Kalau kita sembelih dia ni, kita kena gantung ekor ke atas, kepala ke bawah. Biar darah tu menitik dan tidak akan mati. Sembelih hari ni, petang ni, pagi esok baru mati. Itu hebatnya haiwan di padang pasir. Kita panggil biawak pasir. Dia namanya dop. Dop ni orang Melayu ni terkenal buat minyak. Minyak bagi sihat. Kalau kita tengok dop tu, dia punya kepala dia lebih macam biawak. Macam biawak. Ekornya macam buaya. Lidahnya macam manusia. Itulah dop. Lalu Rasulullah SAW bila dihidangkan daging dop bakar ni, menghulurkan tangan untuk ambil daging tu lah. Tiba-tiba sebahagian an-nisa, sebahagian orang perempuan yang berada di rumah Maimunah itu berkata, beritahulah kepada baginda Nabi SAW apa hidangan yang Rasulullah nak ambil tu. Rasulullah nak ambil dah makanan tu. Jadi yang perempuan-perempuan yang berada di rumah
Maimunah kata, bagi tahulah Nabi. Kata itu dob. Lalu, sebagian daripada mereka berkata, ya Rasulullah, itu dob. Lalu Nabi SAW, bila nak ambil tu, bila tengok dob tu, tarik balik tangan. Lalu, Khalid bin Walid, perawi inilah, perawi ini tanya, ya Rasulullah, adakah daging dob ini haram? Sebab apa? Sebab Rasulullah dah ambil. Tak ada ambil. Maksud Allah, Rasulullah tak nak makan lah. Lalu, Nabi SAW berkata, tidak. Kerana dob ini dikatakan tidak ada di tempat kaum aku. Maksudnya, dengan keluarga Rasulullah SAW ni, tak biasa makan. Lalu, aku tak berasalah nak makan. Sebab memang keluarga di kalangan keluarga aku ni tak pernah makan daging dob. Lalu Khalid berkata, perawi ini kata, lalu aku mengambil daging itu dan aku memakannya sementara Nabi SAW tengok saja. Itu ceritanya. Hadis yang agak panjang ceritanya, tapi nak ceritanya bahawa Rasulullah SAW tak makan dob, tapi Khalid bin Walid makan di hadapan Nabi SAW dan Nabi tidak berkata apa-apa. Justru tuan-tuan, muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah SWT, hadis ini membawa beberapa pengajaran ataupun ibrah. Yang pertamanya, dari segi hukum, hadis ini menunjukkan harus makan dob. Menurut jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, seperti yang dinyatakan dalam hadis lain. Hadis lain ni maksudnya dalam matan lain, ada satu matan di hujung ni disebut kulu au at'amu fa innahu halal. Makanlah. Kerana apa? Kerana dob ini adalah halal. Jadi hadis ini maksudnya dalam perawi ataupun matan yang lain jelas menunjukkan makanlah. Nabi SAW sebut makanlah kerana daging itu adalah halal. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, dari segi fiknya, hukum fiknya, daging dob itu adalah halal. Walaupun tidak dimakan oleh Nabi SAW. Justru dalam amalan kita ni tuan-tuan, sebab itu terjadi perbezaan di kalangan masyarakat kita ini bila mentafsirkan sesuatu hadis ataupun sesuatu amalan yang kita buat. Ada yang sebut satu amalan yang Nabi tak buat, kalau kita buat, tak betul. Sesat. Bid'ah sebagai contohnya. Tapi hakikatnya kalau kita lihat, andai kata sesuatu perkara itu, walaupun tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tetapi dalam kes-kes lain, dia adalah suruhan secara umum. Amru bil umum. Satu suruhan secara umum yang menunjukkan bahawa Nabi SAW tidaklah melarang perbuatan tersebut. Sebagai contohnya dalam amalan kita hari-hari ini, kita ambil amalan yang menjadi perbahasan di kalangan orang kita. Contohnya baca Yasin malam Jumaat sebagai contohnya. Memanglah kalau segi dalilnya, hadis yang menyebutkan tentang fadilat surah Yasin sebagai contohnya banyak. Tapi yang mengkhususkan untuk malam Jumaat itu, kalau ada sekalipun, dia adalah berbentuk hadis dhaif. Tapi adakah benda itu salah? Bukankah di sana ada banyak hadis lain yang menunjukkan, yang menceritakan kelebihan Yasin, yang juga menunjuk dan menceritakan amalan yang paling besar sekali menyuruh ke arah benda baik, iaitu membaca Al-Quran. Walaupun bacaan itu secara bersama. Sebab itulah kadang-kadang menjadi perbahasan di kalangan kita ini, benda-benda khilafiyah ini yang tidak sepatutnya dibincangkan. Sebab dalilnya ada. Secara umumnya untuk membaca Al-Quran. Itu satu contohlah. Begitu juga yang contoh yang kita ambil di sini, walaupun Nabi SAW tidak memakannya, tetapi di sana terbukti bahawa hadis ini menunjukkan Nabi tidak melarang untuk melakukan ataupun untuk makan. Justru dob ini harus dimakan. Saya ingat dulu masa saya belajar dulu, saya ada bawa balik dob lebih kurang yang hidup masa tu, masa tu
taklah ada peraturan ketat macam sekarang ni. Sekarang ni air zam-zam pun ikutnya peraturannya tak boleh bawa bersama kita. Kena bawa dengan kargo lain. Tapi pernah bawa dan bila bawa balik tu kita pernah lah sembelih. Di sana pun kalau kita belajar tu tempat yang ada dhab ni boleh makan sedap. Tapi ramai yang agak berasa jijik ni. Tapi sebenarnya dagingnya okey. Sembelih saja, buatlah goreng ke, sup sedap. Tapi kalau orang rasa makan tu dia nampak macam biawak, dia rasa ni lah. Tapi sebenarnya bukan biawak. Bukan biawak. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, hadis ini adalah daripada jenis hadis takrir. Macam saya sebutkan itu, iaitu pengakuan Nabi SAW atas perbuatan Khalid bin Walid. Yang makan dhab, sedangkan Nabi SAW tidak makan. Kita tahu dalam ilmu hadis, bila disebutkan hadis Nabi SAW ini, manukhila an-Nabi SAW, apa sahaja yang dibawa daripada Nabi min qaulin, daripada perkataan. Contohnya Nabi kata sekian-sekian. Innamal a'malu biniyat sebagai contohnya. Sungguhnya setiap amalan itu dia dilihat kepada niatnya. Satu. Kemudian min fi'lin, daripada perbuatan. Hadis itu juga adalah perbuatan. Perbuatan ni maksudnya sahabat riwayat. Sahabat tengok Nabi SAW buat apa. Itu dipanggil hadis fi'lin. Contohnya hadis tahiyat masjid. Ada tahiyat masjid yang Nabi sendiri kata, bila dakal masjid la yajlis, bila masuk masjid jangan duduk lagi illa salla rak'atan, melainkan solat dulu 2 rakaat yang dipanggil tahiyatul masjid. Ada satu hadis lagi, sahabat lihat Nabi SAW bila masuk masjid tak duduk, melainkan solat dulu 2 rakaat yang dipanggil tahiyatul masjid. Maksudnya hadis ini qaulin pun ada, fi'lin pun ada, perbuatan. Kemudian ada satu hadis lagi, dia punya jenisnya adalah dipanggil takhrir ataupun dipanggil pengakuan. Pengakuan ni macam ni lah, hadis yang kita ni. Dan yang terakhirnya kategori sifatin. Sifatin ni sama ada khuluqiyah, akhlak Nabi, ataupun khalqiyah, ataupun sifat kejadian yang ada pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuluqiyah ni macam hadis cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang sekian, suka kepada kanak-kanak, menyayangi haiwan. Itu dipanggil hadis khuluqiyah, sifat khuluqiyah. Satu lagi khalqiyah. Ada hadis, kalau tuan-tuan perasan, ada satu kitab yang juga pernah dibacakan di masjid kita ni, iaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ni Imam Tirmizi ni kumpul hadis tentang hadis sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya batang tubuh Nabi macam mana? Bidang tubuh Nabi macam mana? Pakaian Nabi macam mana? Cincin Nabi macam mana? Itu semua dipanggil hadis-hadis yang ada kategori sifat. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah SWT, kalau kita lihat dalam hadis ini, dia menceritakan juga tentang banyak perkara. Antaranya adab-adab berkaitan bila nak makan. Nak makan. Di mana Nabi SAW ini yang dihidangkan dengan daging dhab ini tak makan daging dhab tapi makan benda lain. Manakala Khalid bin Walid itu makan dan Nabi SAW iakan. Dan di sana seperti mana yang saya sebutkan tadi, Al-Imam Nawawi banyak menyebut tentang adab-adab makan. Bila kita sebut adab, benda ni maksudnya dapat pahala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ni, Imam Nawawi banyak memasukkan adab-adab. Macam-macam lah. Adab dengan haiwan, adab dengan sesama Muslim, adab dengan jiran. Hadis-hadis berkaitan tentang adab dan juga akhlak. Antaranya disebutkan dalam kitab Adabut Ta'am. Kitab adab-adab makan yang boleh kita laksanakan, boleh kita amalkan, dan kebanyakannya pun memang kita amalkan. Yang kita dah amal tu hari ini kita tak sebut, rupanya ada dalil dia. Bila ada dalil maksudnya benda ini mamdub,
Benda ini adalah satu suruhan. Bila cuma suruhan itu bukan wajib. Suruhan itu sunat. Maksudnya kalau kita buat dengan yakin bahawa ini sunnah Nabi dan ini ada dalilnya, maka itu juga mendapat pahala. Tapi kalau kita rasa makan macam tu bismillah, tak ada rasa apa benda, itu boleh dikatakan benda yang pahalanya itu kalau tanpa niat itu terpulanglah kepada Allah. Tapi kalau niat, insya-Allah dapat pahala. Antaranya hadis yang disebutkan daripada Umar bin Abi Salamah. Satu hari Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ni adalah anak kecil yang sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, maksudnya anak jagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, qala li Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada aku. Ini kalau kita tengok hadis yang lain, ceritanya Umar bin Abi Salamah ni, dia ni masa kecil dia duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangannya ni merayap-rayap ke meja makan. Masa nak makan tu merayap-rayap macam tu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Sammallah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Disebut sini ada 3 adab makan daripada Abi Salamah. Yang pertama, Nabi pernah sebut kepada dia. Yang pertama, Samillah. Baca bismillah. Kita baca bismillah lah. Itu. Yang kedua, wakul biyaminik. Makanlah yang hampir kepada kamu. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Satu, yamik, tangan kanan. Jadi satu, bismillah. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Yang ketiganya, wakul mimma yalik. Makan yang paling hampir dengan kamu. Jadi ini antara adab yang boleh kita buat. Kadang-kadang ada hadis sebut lagi, bila kamu makan ni, jangan ambil di tengah-tengah. Ulama tafsir, bila di tengah-tengah ni, dia macam tamak haloba. Kau boleh ambil tengah tu, dia nak kautkan dia semua kan? Kan biasanya makan bersama dengan sahabat dan semualah. Jadi Nabi larang ni bukan larang tahrim. Bukan larang menunjukkan haram. Tidak. Boleh nak ambil, kalau kita makan talam tu, nak ambil yang sebelah kawan tu, tarik ke sini pun boleh. Tapi benda tu tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata makan yang paling hampir. Jadi bila kita makan, kalau ramai macam tu, ambillah yang paling hampir. Walaupun yang itu tidak disukai. Maksudnya tidak disukai itu kita tak berapa nak makan sangat lah. Boleh makan dulu sikit. Tapi memang kalau macam tak makan langsung, itu lain kira lah, lain cerita lah. Maksudnya Nabi sebut sunnah sini makan yang paling hampir dengan kita. Walaupun yang hampir itu mungkin kita tidak sukai. Itu satu. Kemudian dijelaskan dalam hadis yang lain tentang adab juga tentang baca bismillah. Ini hadis yang seterusnya riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza akala ahadukum falyazkurismallahi ta'ala. Apabila kamu makan, hendaklah kamu menyebut nama Allah. Maksudnya baca bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada dalam hadis lain. Cuma yang hadis ini ada hujung dia disebut, fa inna nasiya an yuzkurasmallah. Andai kata kamu terlupa ketika makan tu nak sebut nama Allah. Maksudnya kita makan tu terlupa. Maksudnya berada di tengah-tengah. Fi awwalihi, maksudnya terlupa baca bismillah pada awalnya, falyakul, maka katakanlah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Itu doa juga. Tapi ulama sebut itu doa kalau kita terlupa. Tapi kalau kita mulanya kita nak baca semuanya, Bismillahirrahmanirrahim ataupun Bismillahi awwalahu wa akhirahu, boleh, tidak ada masalah. Cumanya Nabi ajar kepada kita doa ini. Dan doa ini ulama sebut
ada hadis yang menunjukkan bahawa awalnya baca doa, kemudian di tengahnya juga ada doa, dia memberikan beberapa ibrah kepada kita. Yang pertama, makan pun juga satu ibadat. Tuan-tuan, kita dah sebut banyak kali, acap kali bahawa setiap tindakan kita di atas dunia ini, perlakuan kita ini, jika niat kerana Allah, dapat pahala. Walaupun kita ini rumah jauh daripada masjid, tapi kita dah niat nak beribadat secara berjemaah dalam masjid, nak iktikaf dalam masjid. Sebab itu banyak hadis sebut kulli qutwah, setiap langkah kita itu hasanah, ada kebaikannya. Sebab apa? Sebab niat kita yang baik. Kita belajar. Kita belajar walaupun ilmu tu ilmu yang kita panggil ilmu alat lah. Tapi ilmu alat pun still ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Matematik ke, fizik ke, kimia ke. Semua ilmu ini adalah ilmu dia nak membawa kepada manusia ini mengabdikan diri kepada Allah. Justru kalau dia dilakukan dengan niat lillahi ta'ala, dapat pahala. Dia pergi setiap langkah untuk mencari ilmu Allah juga, dapat pahala. Maksudnya setiap perbuatan kita, setiap langkah kita, setiap apa yang kita buat sebenarnya dapat pahala. Termasuk dalam ketika mana kita makan. Sebab itulah hadis yang kita sebutkan tadi banyak menceritakan sama ada awal ataupun akhir, keseluruhannya makanan itu adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang menyebutkan tentang doa di pertengahan makan, anda kata kita lupa, ni hadis sahih. Hadis hasan sahih yang disebutkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis lain banyak lagi doa yang Nabi SAW ajar kepada kita untuk kita laksanakan. Kalau hadis yang Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu tu banyaklah, sanad-sanad lain banyak. Tapi saya tak nak sebut itu, saya nak sebut antara doa yang dibaca, antaranya hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hadis sahih daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW kana idza rafa'a ma'idatuhu, apabila dibawa saja makanan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi nak makanlah, apa Nabi buat? Nabi baca doa. Antara doanya disebutkan alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, ataupun mubarakan fiha. Maksudnya antara doa yang dibawa ataupun yang dibacakan yang terdapat dalam hadis sahih Imam Bukhari, doa ini yang selalu kita baca juga, alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Ini disunatkan kita baca. Adapun doa-doa yang kita baca, doa lain, semua dia diterima. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ni, ada masyarakat muda-muda yang saya baca dalam Facebook, bila disebutkan dengan hadis, dengan doa yang selalu kita baca, Allahumma barik lana fi, anak-anak kita baca lah di tadika kan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ada orang sebut ini tak boleh baca, ini hadis dhaif. Ini satu benda yang agak menyedihkan di kalangan masyarakat. Hadis itu kalau dari segi perawinya memang hadis dhaif, tapi yang kita bicarakan ini bab doa. Bab doa ni kalau kita tak boleh dalam bahasa Arab, baca dalam bahasa Melayu. Adakah kita ingat Allah SWT ni hanya mengetahui dalam bahasa Arab sahaja, tidak tahu dalam bahasa Melayu? Tak betul. Doa ni penyampaian hasrat kita kepada Allah. Sebaiknya dalam bahasa Arab, sebab bahasa Al-Quran. Kalau tak mampu dalam bahasa Arab, ataupun tak hafal lagi, gunalah apa-apa sahaja. Sebab Allah itu Maha Mustajib. Allah akan memperkenankan. Dan Allah suka orang yang berdoa. Doalah dalam bahasa kita. Tapi kalau kita boleh hafal doa makan, walaupun teksnya daripada hadis dhaif, dan hadis dhaif ini pun tuan-tuan, kalau kita bicarakan dan banyak kali kita sebut bahawa dia bukan macam hukumnya macam hadis maudhu', hadis palsu. Tapi sekarang ni timbul dalam masyarakat ni seolah-olah menganggap hadis maudhu' itu hadis
hadis dhaif tu sebagai hadis palsu. Sebenarnya tidak. Dia ada kaedah-kaedahnya. Ada hadis dhaif, ada yang ditolak pun ada. Hadis yang bersifat mungkar ataupun bersifat matruk. Itu kena belajar ilmu hadis jugalah. Itu boleh ditolakkan. Sebab dipanggil apa? Itu dhaif yang syadid. Tapi Imam Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani sebut apa? Sebab kalau kita nak berbicara dengan hadis dhaif, kita boleh terima dalam fadail amal, dalam benda-benda mengajak kepada kebaikan dengan syarat-syarat tertentu. Antara ghairi syadid, bukan satu benda yang dhaif itu dhaif yang bersengatan. Bukan dhaif yang sukutul isnad yang jatuh padanya sanad dalam bicara ilmu hadis. Dan juga apa yang kita buat itu memang Islam ataupun dalam ajaran Islam, Al-Quran dan hadis memang menyuruh, mengajak buat benda tu. Macam inilah, macam makan. Doa kepada Allah, ingatkan Allah. Adalah hadis dhaif. Maksudnya tidak menjadi masalah dalam perkara itu. Justru janganlah kita melihat bahawa dalam bab doa itu pun sampai ke tahap mengharamkan. Kenapa? Kerana di sana ada hadis itu berkaitan hadis dhaif sekalipun. Doalah macam mana pun. Dan di antara doa yang baik, doa yang kita sebutkan hari ini, sebab memang terdapat dalam Sahih Bukhari. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat, ada hadis lain daripada Muaz bin Anas. Hadis ini juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man akala ta'aman fakhal," apabila kamu ni makan sesuatu makanan, maka berdoalah, "Alhamdulillahillazi at'amani hadza." Segala puji Allah yang memberi makan kepadaku. Samalah doa yang hadis dhaif tadi. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi kata hadis ini hadis hasan. Maksudnya hadis yang diterima lah. Sama aja. Alhamdulillahillazi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang memberi makan kepadaku yang ini. Sama lah yang doa makan yang anak-anak kita baca. Justru tidak menjadi masalah dalam masyarakat. Saya pernah ditanya oleh seorang guru tadika tentang hadis yang dia ajar kepada murid. Hadis itulah. Di tadika mana-mana pun pasti kemas ke, semua doa itu dia ajar. Itu baiklah, baguslah. Supaya anak-anak kita ni faham bahawa nak makan itu ada kaitan hubungannya dengan Allah. Bukan kita makan ni kerana untuk perut sahaja. Kita makan juga kerana hati. Kerana niat lillahi ta'ala. Jadi guru tu tanya, bila dia baca di internet, dia kata, "Oh, ini apa ni, bila mengamalkan hadis dhaif dan sekian-sekian." Itu kena panjanglah pembicaraannya. Kemudian tuan-tuan, ada beberapa hadis lain. Ini kita tengok, saya ambil satu dua lah. Antara satu hadis yang berkaitan pemakanan ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah berkata, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amun qattun." Abu Hurairah ni, dia ni antara orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Abu Hurairah, ataupun nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhrin, dia ini antara perawi yang banyak meriwayatkan hadis. Dia ni adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebab apa? Sebab dia selalu mendampingi Nabi SAW. Dan juga dia ni dikenali sebagai Ahlu Sufah. Ahlu Sufah ni maksudnya orang yang tinggal di serambi Masjid Nabi SAW. Tinggal di situ, tidur di situ, sebab apa? Mereka nak rapat dengan Nabi. Lalu Abu Hurairah tu, antara salah satu kurniaannya, dia rapat kepada Nabi SAW dan dia banyak meriwayatkan hadis. Sebab tu kalau kita buka kitab hadis, Abu Hurairah selalu disebutkan. Sebab hadisnya banyak. Antaranya hadis ini disebut, dia kata Nabi SAW ma'aba. Tidak pernah sekalipun mengeji ataupun Nabi menghina, ataupun Nabi ini orang kata apa? Hina makanan. Ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qad. Tidak pernah sekalipun Nabi SAW hina makanan. Di hujung dia sebut apa? In istahar akaluh. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Wa in karihah
Kalau Nabi tak suka, tarakuh, tinggal. Itu adabnya. Hari ini kita kadang-kadang jumpa makanan yang kita tak suka, oh kita hina, oh makanan. Tak mau apa benda. Cukup kita ini redha, senyap saja, nak makan, makan. Tak nak makan sudah. Ni tadi nanti ada apa ni? Ta'amul apa ni waktu pagi ni. Sarapan waktu pagi ni ada di masjid. Selalu masjid kita sediakan. Memanglah kadang-kadang kuih kita tak suka, senyap jadilah hati. Kalau kita hina ataupun kita mengkeji, orang nampak kita ni tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Sebab apa? Hadis sebut. Jangan mengkeji. Tak nak makan, tak payah makan. Minum air saja. Lepas tu pergilah. Sebab di sana manusia ni abstrak. Ada orang suka, ada orang yang tak suka. Dalam kaedah sebut apa? Makana sakhitun illa walaha lakhitah. Satu benda itu dia tak jatuh melainkan ada orang yang ambil. Maksudnya setiap perkara ni ada orang suka, ada orang tak suka. Macam orang perempuan kan, kita kata tak cantik lah perempuan ni. Tapi illa walaha lakhitah. Tapi mungkin kita pandang tak cantik, tapi orang lain pandang cantik. Jadi benda tu abstrak. Justru dalam makanan itu begitu juga. Sebab itu Abu Hurairah kata, Nabi ini orang yang tak pernah menghina atau mengkeji makanan. Kalau nak makan, makan. Tak nak makan, sudah. Kemudian, ada hadis lain, termasuk juga hadis Umar bin Abu Salamah tadi, yang menyebutkan, ada perawi lain, yang menyebutkan, wakul mimma yalik. Makanlah makanan yang paling hampir kepada kita. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat, antara ibrahnya juga dalam hadis yang kita sebutkan tadi, hadis berkaitan Khalid bin Walid makan dhab itu. Hadis ini nak tunjuk bahawa para sahabat ni mereka sangat beruntung. Kenapa? Kerana mereka ini mendapat ilmu secara langsung daripada Nabi SAW setiap ketika. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita kaji dari aspek pengumpulan hadis Nabi SAW, kita melihat catatan, rekod catatan apa yang Nabi sebut hanya tercatat secara umumnya kemuncaknya pada zaman kurun ketiga hijrah. Ini yang orientalis kata ni. Orientalis kata, hadis Nabi ini hanya dicatat selepas 200 tahun Rasulullah SAW meninggal. Sebab kalau kita lihat sejarah, permulaan catatan ini bukan berlaku pada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah ni malahan ada tempat hadis Nabi kata la taktubu anni. Jangan kamu tulis sebarang catatan daripada aku. Dan ulama sebut tidak ditulis sebarang catatan tentang hadis itu pada zaman Rasulullah pada Rasulullah masih ada. Jadi para sahabat ni Rasulullah ada dan wahyu masih diturunkan. Lalu larangan ketika itu adalah kerana wahyu ataupun Al-Quran masih lagi diturunkan dan Nabi SAW bimbang. Catatan, kalau ada hadis itu, bimbang bercampur dengan catatan Al-Quran. Justru Nabi larang. Tapi walaupun Nabi larang, itu larangan kepada umum. Dalam hadis lain, ada banyak hadis yang menyebutkan Nabi SAW mengizinkan beberapa orang sahabat untuk mencatat, untuk merekodkan apa yang Nabi buat. Sebab itu dalam sejarah Islam ada dipanggil suhuf. Dalam Al-Quran pun ada suhuf kan? Macam suhuf Ibrahim wa Musa yang kita baca dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'la. Suhuf Nabi Ibrahim Musa. Tapi suhuf dalam Al-Quran itu bicara lain. Dalam hadis juga ada suhuf. Antaranya Abdullah bin Amr bin As. Dia ini seorang yang banyak mencatatkan hadis Nabi SAW. Sehingga dia punya sahifah, ataupun suhuf dia itu dinamakan sahifah sadiqah. Maksudnya ada rekod. Abu Hurairah yang kita cerita tadi, ada anak muridnya bernama Hammam. Hammam ni dia rekodkan apa yang Abu Hurairah tu dapatkan daripada Nabi. Dia catat. Dan sahifah itu dipanggil sahifah sahihah. Maksudnya ada dalam catatan ataupun rekod Islam bahawa di sana ada sahifah-sahifah yang berbentuk helaian-helaian.
daripada kulit haiwan, daripada atas pohon kayu dan seumpama, dicatatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada. Cumanya yang berlaku catatan ni kemudian pada zaman Abu Bakar Siddiq, zaman Umar, zaman Khulafa' Ar-Rasyidin juga tidak terdapat catatan. Kenapa? Karena ketika itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni masih lagi bimbang kalau ada catatan rekod tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan bercantum ataupun bercampur dengan Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran pada segi sejarahnya dia mula direkodkan, dicatatkan dalam sebuah buku yang dipanggil Mashaf, bermula daripada zaman zaman Abu Bakar Siddiq dan selesai pada zaman Osman bin Affan. Mashaf Osman tu selesai. Hadis ini tidak. Hadis ini sahabat-sahabat Nabi juga larang. Dan ketika itu hadis ini berada di dalam dada. Dalam dada sahabat Nabi, maksudnya hafal. Tapi bila berakhirnya kurun pertama hijrah, zaman Khalifah Bani Umayyah, iaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar ni lihat banyak sahabat-sahabat yang hafal hadis ni meninggal dunia. Terutama dalam perang ataupun umur yang habis. Last meninggalnya adalah Anas bin Malik, tahun 100 lebih. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika itu dia mengarahkan sahabat-sahabat ataupun tabi'in lah, juga tabi'in untuk mula mengumpulkan hadis. Dan antara pertama yang dibuat salah seorang tabi'in yang terkenal iaitu Ibn Shihab Az-Zuhri, tabi'in. Ibn Shihab Az-Zuhri dia karang hadis. Dia susun balik apa yang hafal tu dalam satu mashaf. Dan dia kemudiannya diikuti oleh Imam Malik. Imam Malik mana pengasas mazhab Maliki dalam karya yang bernama Muwatta'. Muwatta' ni ada 2 jilid. Dah ada dalam cetakan. Muwatta' ni Imam Syafi'i ketika dia berumur 10 tahun dia dah hafal. Dah hafal semua dalam kitab Muwatta' tu. Himpunan hadis 2 jilid. Kita nak hafal satu hadis pun tak mampu. Imam Syafi'i bagi kecerdasan akal dia. Berumur kecil pun dah ni, umur 15 dah diizinkan bagi fatwa. Seorang ulama yang hebat, imam mazhab kita lah, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi akhir kurun kedua tu sudah ada. Kemudian munculnya Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali, mengarang kitab yang nama Musnad, banyak jilid. Yang dia dicatat mengikut nama perawi. Tapi maksudnya dikumpulkan hadis. Dan bila sampai kurun ketiga hijrah, ketika ni muncul ulama-ulama hadis yang hebat, yang kemudian mengumpul hadis. Yang kehebatan mereka itu diakui, terutamanya daripada 6 pengumpul hadis yang utama. Pada kurun hujung kurun yang pertengahan kurun yang ketiga hijrah ataupun tahun ketiga hijrah lah, iaitu Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Ada 6 orang. 6 orang ni dipanggil Kutubus Sittah, iaitu kitab induk hadis yang 6. Kemudian ada setengah ulama tambah lagi 3. Dipanggil Kutubus Tis'ah, iaitu Muwatta' Imam Malik tadi, Musnad Imam Ahmad tadi, dan ditambah dengan Sunan Ad-Darimi. Jadi 9 ini dipanggil 9 kitab hadis utama. Lepas itu datang kurun keempat hijrah, kurun kelima hijrah, banyak lagi lah hadis-hadis lain yang dikumpulkan. Tapi ulama-ulama belakang ni mereka menyempurnakan saja hadis-hadis mengikut perawi mereka sendiri. Dan kadang-kadang mereka mengikut manhaj yang awal, tapi taklah sehebat manhaj yang awal. Sebagai contohnya ulama yang mengumpulkan hadis-hadis sahih, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik itu bila kita baca kitab hadis disebutkan riwayat Bukhari ataupun Muslim, ataupun riwayat Bukhari dan Muslim, ataupun riwayat Syaikhan. Syaikhan itu merujuk Al-Bukhari dan Muslim, ataupun disebutkan muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu merujuk Al-Bukhari dan Muslim. Hadis itu tuan-tuan tak perlu cek lah. Kecuali orang nak tipu lah. Hadis bukan dapat dalam Bukhari Muslim, tapi dia buat tulis nama, itu lain cerita lah. Tapi bila disebut Al-Bukhari Muslim ataupun salah satu daripadanya, hadis itu ulama hadis kata tak perlu takhrij, tak perlu semak dah, memang hadis-hadis sahih. Pada kurun keempat hijrah ada ulama, antaranya Ibn Huzaimah, antaranya juga Ibn Hibban,
Antaranya juga Imam Hakim mengarang satu kitab masing-masing. Ibnu Huzaimah dinamakan kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Ibnu Hibban Sahih Ibnu Hibban. Imam Hakim Mustadrak Al-Hakim. Tapi walaupun namanya hadis sahih ataupun manhaj mereka, metod mereka mengumpulkan hadis sahih, tetapi bila ulama buat kajian, ada juga di dalam hadis itu hadis-hadis yang dhaif, tapi tak banyaklah. Maksudnya di sini 9 kitab utama tadi adalah kitab rujukan utama umat Islam bila membicarakan tentang hadis. Cumanya masalahnya orientalis ni kata jarak Nabi dan jarak Imam Bukhari sebagai contohnya. Imam Bukhari meninggal lebih kurang 261. Kena semak balik dia punya tarikh dia tu. Maksudnya kurun ketiga hijrah. Maksudnya lebih pada 200 tahun. Baru dicatatkan hadis. Tapi inilah sebenarnya dalam Islam ni kalau kita nak cerita panjang, dia sebenarnya ada dipanggil perawi ataupun dipanggil rantaian sanad. Rantaian sanad itulah yang akan nanti bila dibicarakan setiap sanad itu sama ada hadis ini terputus ataupun hadis ini bersambung. Kemudian di sana perawi itu sama ada adil ataupun dhabit. Dia ini bersifat baik ataupun dia bersifat kurang baik ataupun bersifat buruk yang dipanggil dhaif, ataupun dia punya hadis itu mempunyai ciri-ciri keganjilan ataupun ciri-ciri dia ini hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang lain ataupun perawi-perawi lain. Itu dalam pembicaraan ilmu hadis yang menunjukkan kepada kita sukarnya walaupun zaman itu 200 tahun, sukarnya penipuan yang dibuat oleh orang-orang terdahulu dalam merekodkan hadis. Dan hadis ni pula kena tengok dia punya sanadnya, dia punya sokongan yang dipanggil syawahid dan juga mutabaah, maksudnya hadis sokongan daripada sanad yang lain. Jadi tuan-tuan nak ceritanya perkara ini bahawa hadis yang kita dapat daripada ini adalah riwayat daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang panjang. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ambil sikit lagi ibrahnya kemudian tentang dhab, kita tak saya cerita itu kemudian antara ibrahnya juga sunat memberi makan kepada tetamu yang hadir atau bermalam di rumah kita. Ini antara benda yang dibuatlah. Ada hadis sebut apa? Man kana yu'minu billahi yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang sesiapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia itu memuliakan tetamu. Ada hadis sebut muliakan tetamu ni dia ada tempohnya. Sebaiknya adalah 3 hari. Jadi di sana sunat memberi makan kepada tetamu sebagaimana zaman Rasulullah termasuklah hadis ini bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah orang lain dihidangkan makanan kepada mereka. Jadi hadis yang banyak lagi lah kalau kita nak sebut, nak menceritakan tentang ikram dhaifah, memuliakan tetamu, termasuk juga yang bermalam di rumah kita. Kemudian antara adabnya juga berilah peluang kepada tetamu, pemimpin atau orang tua untuk menjamah makanan terlebih dahulu. Ini antara adab lah. Adab orang-orang yang lama, orang-orang yang tua itu kita dahulukan. Orang muda ni jangan terlalu awal, tapi berilah peluang kepada mereka-mereka yang tua, tetamu dan seumpamanya untuk menjamah makanan kalau kita makan ramai lah. Baik. Kemudian yang terakhirnya, kita tidak boleh mendiamkan diri dengan kemungkaran dan kebatilan yang berlaku dalam masyarakat negara. Ini nak cerita tentang amr ma'ruf wa nahi munkar. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, bagaimana teguran tentang Nabi SAW ni tak makan dhab, tapi jangan buat senyap saja. Perlu menyebutkan ataupun perlu mengingatkan kepada sesama kita tentang amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara kesimpulannya pada pagi ini kita nak sebutnya bahawa di sini hari ini kita sebutkan tentang salah satu hadis takrir di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sesuatu benda. Nabi tidak makan sesuatu benda, tapi bukanlah menunjukkan bahawa benda itu haram. Tak semestinya Nabi tak buat, itu adalah haram kepada kita. Di sana ada dalil-dalil yang bersifat umum, yang boleh
kita melakukannya demikian. Yang keduanya, kita sebut tadi tentang beberapa adab. Tentang makan yang tuan-tuan dah amalkan lah. Cuma kita kena sebutlah bahawa apa yang kita buat itu ada dalilnya. Ada dalilnya, dapat pahala kalau kita buat. Justru tuan-tuan, muslimin-muslimat yang diberkati oleh Allah SWT, saya rasa setakat itu saja pertemuan dan juga kuliah kita berkaitan tajuk pada pagi ini. Mudah-mudahan semuanya mendapat manfaat. Yang baiknya daripada Allah SWT, yang buruknya qada dan qadar yang telah saya sampaikan, pun maaf atas sebarang kekurangan kesilapan. Aku li qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mustakbirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalahi wajhika wal azim sultani. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.